Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian pengenalan kepada ilmu al-fiqh, pengenalan kepada ilmu al-fiqhul islami. Okey, alhamdulillah kita telah bincangkan semalam ada beberapa perkara tentang asar, kesan daripada syariah al-islamiyah. Di antaranya kesan yang kedua kita ada sebut semalam, iaitu mengenai bersegera dalam melaksanakan kewajipan Islam. Berbeza kalau kita lihat, Islam menggalakkan untuk kita membayar zakat. Okey, adapun al-qanun al-wad'i, qanun undang-undang mewajibkan kita membayar cukai. Okey, jadi di sini kita dapat lihat perbezaan antara kedua ini, yang mana cukai ni kalau boleh manusia cuba nak lari daripada dia, dengan pelbagai helah, pelbagai cara. Okey, sehingga kita lihatlah staf-staf di ofis mereka akan mengadu mengenai dengan masalah ini. Manusia cuba lari daripada menjauhkan diri daripada membayar cukai. Okey, sehingga kerajaan meletakkan, mengenakan hukuman ataupun mengenakan pembayaran lebih cukai kepada orang yang lari daripada membayar cukai. Nampak tak? Jadi di sini itu mengenai dengan cukai. Sebab itu sebahagian di kalangan kita cuba membayar zakat, dan portion daripada zakat ada sebahagiannya dapat mengurangkan pembayaran cukai. Dan sampai satu tahap, kalau kita bayar zakat yang begitu banyak, dalam jumlah yang banyak, dia boleh terus menghilangkan membayar cukai. Tidak dikenakan pembayaran cukai. Tapi selalunya pembayaran zakat yang biasa, cukai masih lagi dikenakan, tapi dalam kadar yang sederhana. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di dalam Islam, realitinya berbeza dengan al-qanun al-wad'i. Syariah al-islamiyah realitinya agak berbeza dengan al-qanun al-wad'i yang undang-undang yang manusia buat. Dalam sejarah merakamkan di sana ada manusia yang datang kepada waliul amr, kepada pemerintah yang Islam. Tutup pintu. Mereka datang, mereka minta kepada pemerintah tersebut supaya ambillah daripada mereka harta zakat maksudnya. Lam yutalibuhum ahadan bi zakati, yang mana belum ada seorang lagi yang minta kepada mereka untuk portion daripada zakat mereka. Jadi mereka datang kepada pemerintah. Okey, ini adalah satu jamaah di kalangan penduduk Syam, yang mana mereka datang kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Okey, mereka minta kepada Umar ibn al-Khattab supaya ambillah portion zakat daripada mereka. An khayli mulukiha, daripada kuda milik mereka ni berapa kena bayar zakat, ambil. Mereka kata, inna qad asabna amwalan wa khaylan wa raqiqan nuhibbu an yakuna lana fiha zakatun wa tahurun. Sesungguhnya kami ni ada harta, ada kuda, ada hamba. Kami nak ada portion di antara harta kami ini yang dikenakan zakat, dan juga harta kami ini menjadi suci. Dan dalam satu kisah yang lain, datang seorang lelaki, dia bawa datang 1/10 daripada madu, lebah madu, dan dia minta kepada Umar ibn al-Khattab supaya terimalah harta zakat dia. Semalam saya tersilap baca, saya baca an yuqabbilahu. Yuqabbil, qabbala yuqabbilu bermakna cium. Di sini bukan bermakna cium, tetapi di sini makna terima. Qabila yaqbalu. Okey.
Jadi mereka minta kepada Sayyidina Umar, pembetulan semalam, iaitu mereka minta kepada Sayyidina Umar supaya terimalah harta zakat mereka, dan seraya mereka pun berkata la khaira fi malin la yuzakka, tidak ada kebaikan pada harta yang tidak dizakatkan. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, athar yang berikutnya, kesan daripada syariah al-islamiyah, natijah daripada syariah al-islamiyah, iaitu al-musara'ah, iaitu bersegera kepada apa? Kepada menjauhi apa yang Islam larang. Tuan-tuan lihat, kita ada juga sebutkan semalam mengenai dengan mauqif orang-orang Islam, pendirian orang-orang Islam mengenai dengan pengharaman arak. Nak dibezakan dengan mauqif pendirian orang yang bukan Islam pada sebahagian negara yang bukan Islam terhadap masalah ini. Kita lihat bagaimana sifat agama ini. Bagi sifat agama ada satu asar kabir, satu kesan yang sangat besar untuk segera meninggalkan perkara yang dilarang, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lipatan sejarah kita lihat merakamkan apa? Bagaimana syariah al-islamiyah berjaya memerangi arak, khamar, dan juga memutuskan ke atas hukum khamar, iaitu diharamkan arak secara total, secara mutlak. Okey, pada masyarakat orang Arab pada ketika itu, selepas mana mereka masuk Islam. Walaupun kita tahu orang Arab jahiliyah ini, minuman arak adalah satu minuman kegemaran mereka. Minuman arak ini dianggap seperti apa? Minuman biasa, minuman harian bagi orang Arab. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui perkara tersebut. Orang Arab memang suka, dan itu dah sebati dalam kehidupan mereka. Okey, jadi Allah Ta'ala menjadikan apa? Sunnatut tadarruj, iaitu dipanggil sebagai berperingkat-peringkat dalam pengharaman arak. Okey, sehinggalah ayat yang terakhir sekali tentang arak ini, kerana ayat yang mula-mula nak beritahu arak ni boleh, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Ayat yang kedua nak bagi tahu arak ni sebenarnya boleh, manfaatnya ada, bukan tak ada, tetapi mudaratnya lebih besar. Nampak? Kemudian arak ni tak boleh minum ketika solat. Ketika kamu nak solat, sebelum solat tak boleh. Last sekali apa dia ayat ini turun, suratul Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Sirah fajtanibuh, format ini adalah menyatakan perkara tersebut haram. La'allakum tuflihun, pasti kamu akan berjaya. Okey, dan apa yang di sisi orang Islam pada tidak adalah di sisi orang Islam pada ketika itu, melainkan mereka akan bawa datang apa yang ada di sisi mereka, simpanan-simpanan arak, tempayan arak mereka bawa datang, dan mereka telah simbahkan terbalikkan di jalan-jalan Madinah sebagai satu i'lan, pemberitahuan mereka telah hidup, mereka bebas daripada khamar, daripada arak. Inilah syariah Islamiyah, ma yatamatta biha min ihtiram, iaitu yang mana manusia bila melakukannya akan merasa satu penghormatan terhadap hukum Islam dan bersegera terhadap melaksanakan hukum Islam, bersegera melaksanakan hukum Islam dengan menjauhkan larangan yang Islam suruh. Kita lihat berbeza pula hukumah al-wilayah al-muttahidah al-amrikiyah, iaitu kita kata kerajaan US, Amerika Syarikat. Mereka ini cuba untuk meletakkan undang-undang pengharaman arak pada tahun, tuan-tuan masih ingat dalam sejarah, 1930. Kerajaan
mereka cuba nak meletakkan arak ini adalah perkara yang diharamkan. Bukan setakat itu, haram juga kepada manusia. Haram juga kepada manusia untuk menjual arak. Sebab kalau arak diharamkan, manusia boleh jual, pasti ada orang minum arak. Jadi arak bukan sekadar tidak dibenarkan di negara Amerika tersebut, bahkan tidak boleh dijual arak, tidak boleh minum arak, tidak boleh diimport ataupun dieksport arak. Okey. Kemudian kita lihat kerajaan US pada ketika itu telah memudahkan untuk undang-undang ini dengan macam mana? Bidi'ayatin wasi'ah an tariqi sinima wal idha'ah wal kutub wal rasail, dengan bantuan ataupun dengan menularkan pengharaman arak ini, jual, import, minum, ekspor dan sebagainya tidak dibenarkan, bukan sekadar di kedai, bahkan di sinema, di wayang-wayang ataupun di mana melalui jalan-jalan, tepi-tepi jalan tak dibenarkan jual, bahkan melalui risalah mereka juga buat risalah ataupun kita kata buat satu macam pamphlet untuk menyatakan kita mengharamkan arak. Okey, semuanya nak menjelaskan. Di dalam radio pun mereka telah tularkan perkara ini, nak menyatakan arak tidak dibenarkan lagi pada tahun 1930 di Amerika. Okey, semuanya menceritakan tentang kemudaratan arak, tidak ada cerita manfaat arak. Okey, kemudian disokong lagi dengan ihsaiyat, iaitu statistik ataupun perbahasan ilmu, ataupun kita panggil perbahasan secara perubatan, kajian perubatan ataupun kajian ilmu, menunjukkan kemudaratan arak ini sangat teruk. Okey, seperti mana qad anfaqat malayin ad-dolarat, seperti mana kerajaan Amerika ni telah membelanjakan million dolar untuk merubat penyakit arak ini, dan telah membunuh 200 jiwa fi sabili tanfidhi hadzal qanun, semata-mata untuk melaksanakan undang-undang ini yang berkuat kuasa 1930. 200 jiwa telah terkorban semata-mata untuk melaksanakan pengharaman arak, kerana mereka tak setuju. Wa kana akhirul mataf an ittarat hukumah al-wilayah al-muttahida al-amerikiyah ila ilgha'i qanun tahrim al-khamar fi awakhir sanah 1933 Masihi, dan akhir sekali kerajaan US Amerika Syarikat terpaksa apa untuk membatalkan undang-undang pengharaman arak pada akhir tahun 1933. Hanya bertahan 3 tahun saja, kemudian tak boleh tahan, pelbagai ancaman ujian yang dikenakan. Okey, sebab itu kita lihat, kita dapat bezakan antara syariah al-Islamiyah, antara kejayaan yang dilaksanakan oleh syariah al-Islamiyah dan antara kegagalan yang dilaksanakan oleh kerajaan US untuk pengharaman arak. Sebab apa Islam berjaya, sebab apa kerajaan US tak berjaya, walaupun matlamat mereka satu untuk mengharamkan arak. Okey, aradat yawman an takhallas sya'baha min madar al-khamr bil qawanin la arafna anna al-bashar لا يصلحهم إلا تشريع السماء الذي يعتمد على الإيمان والضمير قبل الاعتماد على القوة والسلطان. Dia nak bagi tahu punca kegagalan antara syariah al-Islamiyah dan juga al-qanun al-wada'i ataupun kerajaan US tadi. Sebab apa Islam berjaya, kerajaan US tak berjaya dalam merealisasikan misi mereka, iaitu pengharaman arak. Sebab perkara yang pertama, kerajaan US mereka nak bebaskan rakyat mereka daripada kemudaratan arak dengan cara undang-undang. Kita tahu manusia ini tidak boleh membaiki mereka
dengan cara undang-undang, melainkan yang pertama kena perbetulkan dulu, iaitu hubungan kita dengan Allah. Bagaimana? Iaitu dengan pensyariatan daripada Allah. Pensyariatan daripada Allah itu nombor satu. Bagaimana nak pensyariatan daripada Allah? Iaitu iman, hati. Hati perlu dibersihkan dahulu, perlu terima ajaran Islam, ajaran yang telah diputuskan oleh Allah, yang telah ditentukan oleh Allah, sebelum kita nak suruh rakyat untuk patuh dan taat kepada kerajaan. Itu yang pertama. Nampak? Itulah bagaimana kita nampak, walaupun matlamatnya sama, tetapi caranya agak berbeza, kerana cara kerajaan US, bagaimana mereka nak rakyat mereka bebas daripada arak. Islam nak kamu beriman dahulu, kemudian barulah mereka akan taat kepada arahan undang-undang kerajaan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga, mengenai dengan asar, natijah daripada apa? Iaitu asy-syariah al-islamiyah. Okey, sekarang kita lihat seterusnya, iaitu ismatus syariah minat tanaqud. Bila sebut tentang syariah Islamiah daripada Allah, di antara tanda-tanda syariah Islamiah daripada Allah, iaitu tidak mungkin dan tidak akan berlaku apa-apa kekurangan walaupun sedikit. Kecacatan, kekurangan tidak akan berlaku. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, dalam Suratun Nisa ayat ke-82, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka tadabbur kepada Quran, walau kana min 'indi ghairillah, kalaulah Quran itu di sisi selain daripada Allah, mana bukan daripada Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti manusia akan dapati dalam Quran ada ikhtilaf yang banyak, perselisihan, kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Al-ikhtilaf wa tanaqud, pertembungan, percanggahan, itu adalah satu kelaziman daripada manusia. Biasalah hari ni manusia cakap A, esok manusia cakap B. Macam Imam Syafi'i, dia waktu awal-awal berada di Iraq, ijtihadnya lain. Ketika mana berhijrah ke Mesir, ijtihadnya berubah. Nampak? Itu perkara biasa bagi manusia. Itulah tabiat. Berbeza daripada satu zaman, satu tempat, satu masa ke satu masa yang lain, ke satu tempat yang lain, ke satu waktu yang lain. Okey. Kemudian kita lihat perkara yang berikutnya, iaitu bila sebut tentang syariah al-islamiyah, dia bebas daripada mengikut hawa nafsu. Sebab syariah al-islamiyah dia daripada Allah. Bila daripada Allah, tidak ada ruang dan peluang untuk kita kata, oh ini ada diskriminasi, tidak ada keadilan, bias. Sebab apa? Kerana ada unsur-unsur kewarganegaraan, ada unsur-unsur warna kulit, ada unsur ni generasi ini. Tidak. Allah Ta'ala adalah Tuhan kepada seluruh hamba, seluruh hamba, daripada manusia pertama sampai manusia yang terakhir sebelum kiamat. Tidak ada kelebihan seseorang kepada seseorang yang lain. Satu grup, satu kabilah, satu bangsa tidak ada kelebihan berbanding kabilah, grup, bangsa yang lain. Jadi tidak boleh dalam syariah Islamiyah dia melebihkan satu puak berbanding puak yang lain, satu bangsa berbanding bangsa yang lain. Kalaulah syariah Islamiyah ini bukan daripada Allah, daripada manusia, apa yang berlaku? Sudah pasti, contohnya syariah Islamiyah daripada kabilah Arab, daripada bangsa Arab, sudah pastilah dia akan utamakan ta'assub, keta'assuban terhadap kewarganegaraan Arab, itu akan dilebihkan. Ataupun yang duduk di semenanjung tanah Arab dilebihkan. Nampak? Jadi natijah, hasil untuk keistimewaan ini, keistimewaan apa? Syariah al-Islamiyah ini, sebenarnya syariat ini untuk manusia keseluruhannya. Dia manusia keseluruhan ni pada level yang satu, semua level sama.
semua bangsa, negara, siapa pun ia berhadapan dengan syariat Islamiyah, semua satu pangkat, satu level. Satu sawa'un akanu minal hukam atau minal mahkum, sama ada dia hakim ataupun dia orang yang menghukum ataupun orang yang dihukum, semua satu level, kerana mereka itu adalah manusia. Mereka dipanggil sebagai insan manusia. Jadi syariah Islamiyah mentatbikkan, mengaplikasikan hukumnya kepada semua manusia tidak terkecuali, bermula daripada ketua negara, presiden, perdana menteri, sultan, raja, sampailah kepada manusia yang paling bawah. Okey, itu adalah syariah al-Islamiyah. Dan tidak ada kelebihan. Raja ada kelebihan di dalam agama, tak ada. Rakyat bawah ada kelebihan dalam agama, tak ada. Semua sama. Fal kullu sawa'un, semuanya bila berhadapan dengan syariatul Islamiyah, semua sama. Sehingga kan Nabi SAW pernah berkata kepada seorang kepada orang yang minta syafaat kepada Nabi, mengenai dengan seorang Bani Makhzum. Bani Makhzum ni isteri kepada Nabi pun ada Bani Makhzum. Tak salah saya Ummu Salamah Bani Makhzum. Begitu juga Abu Jahal Bani Makhzum. Abu Jahal. Okey. Jadi Bani Makhzum ini adalah satu kabilah yang ada nama. Okey, satu kabilah yang tinggi, yang mulia. Jadi seseorang ini telah minta syafaat untuk seorang perempuan daripada Bani Makhzum kerana dia telah mencuri. Apa jawapan Nabi? Atashfa'u fi haddin min hududillah? Atashfa'u fi haddin min hududillah? Adakah kamu nak minta syafaat mengenai dengan satu hukum hudud daripada hudud-hudud Allah? Maka seraya Nabi berkata, Nabi kata apa? Innama ahlakal ladzina min qablikum, hanya saja binasalah umat sebelum daripada kamu, annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif, apabila orang yang mulia di kalangan mereka mencuri, tarakuh, mereka tinggalkan. Tak apalah, orang ni orang kaya, orang ada nama, ada pangkat, ada jawatan dalam politik, maka tak apa, kita tinggalkan, tak perlu buat hukuman kepada dia. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if, tapi orang bawahan mencuri, aqamu alaihi al-had, laksanakan, mereka cepat segera nak laksanakan hudud kepada orang tersebut. Wa inni walladhi nafsi biyadih, Nabi kata, aku demi Allah, law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalaulah Nabi kata, Nabi bersumpah, kalaulah Fatimah yang mencuri, Fatimah binti Muhammad, Fatimah binti Muhammad, kalau dia mencuri, Nabi tak bagi orang lain potong tangan, laqata'tu yadaha, Nabi kata, aku sendiri yang potong tangan Fatimah. Okey, sebab apa? Nak bagi tahu hudud, hukum Allah, hak Allah perlu dilaksanakan, sehingga Nabi buat contoh, kalaulah anak kesayangannya yang paling dia cinta, yang paling dia sayang, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia mencuri, orang lain tak boleh potong tangan, aku yang potong tangannya sendiri. Okey, jadi di sini kita lihat Ibnu Taimiyah telah membuat ta'liq, satu nota ringkas di atas hadis ini. Ibnu Taimiyah berkata, Banu Makhzum min asyrafi butuni Quraisy, antara Quraisy ini satu nama yang besar, di bawahnya banyak kabilah. Contoh kabilah Kinanah, kabilah ini, kabilah Makhzum juga di bawah kabilah Quraisy. Okey, antara kabilah yang paling mulia. Washtadda alaihim an taqta' yad imra'atin minhum, jadi rasa tak selesa, tak senang hati sebenarnya, susah hati. Sebab apa? Nak potong tangan seorang perempuan daripada kabilah bangsawan, daripada orang kayangan. Fabayyana Nabi
sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahawasanya kebinasaan Bani Israel, kebinasaan Bani Israel hanya sahaja disebabkan mereka ini mengkhususkan ketua-ketua manusia diampunkan, dilepaskan daripada hukuman. Inilah punca kebinasaan Bani Israel, orang-orang mereka yang hebat, yang kaya. Oh, ini tak apa, kerana mereka daripada bangsawan, kita maafkan, lepaskan mereka daripada hukuman. Tapi orang bawahan, mereka cepat-cepat nak laksanakan hukum. Kemudian dia beritahu, Nabi bagi tahu Fatimah, anak perempuan Nabi, yang mana dia adalah asyrafun nisa, bukannya Nabi paling kasihi saja, bahkan dia adalah perempuan yang paling mulia di antara semua wanita-wanita. Kalau dia mencuri, walaupun dia tak mencuri, ini adalah satu contoh, Nabi kata laqata'a yadaha, Nabi sendiri yang akan potong tangannya, yang akan potong tangan Fatimah. Jadi dalam hadis ini nak menjelaskan bahawasanya wujubul adil, wajib berlaku adil sesama manusia, dan mentakmimkan hukum hudud, bukan untuk kluster bawahan saja hudud, kluster atasan tidak ada, tidak, bahkan untuk semua manusia. Kalau melakukan satu hukum, satu kesalahan yang mewajibkan hudud, tetap dilaksanakan. Okey, sehingga kan anak perempuan Nabi juga tidak terkecuali dalam bab hudud ini. Lebih-lebih lagi lah kita kata anak perempuan orang lain, anak perempuan Nabi pun tak terkecuali. Adapun hukum al-qanun al-wada'i ataupun al-qawanin al-wada'iyah, iaitu ta'athara ghaliban, selalunya dia terkesan secara kebiasaannya dengan hawa nafsu yang meletakkan. Orang yang menggubal undang-undang dan meletakkan undang-undang yang baru, tak kiralah sama ada secara personal ataupun secara mesyuarat syura ataupun secara kabinet, sudah pasti di sana ada sedikit unsur nafsu. Itu sudah pasti. Sebab itu Allah Ta'ala memberi ancaman daripada hukum mengikut hawa nafsu dalam ayat yang begitu banyak. Salah satunya dalam suratul Maidah ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah, hukumlah kamu dan sesama mereka dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka. Okey. Sekarang kita lihat antara khususiyat, keistimewaan syariah Islamiyah itu. Dari sudut furu', kita lihat tadi syarah daripada hadis itu dipetik daripada kitab Ibn Taymiyah, iaitu kitabnya Iqtida'u as-siratil mustaqim. Okey, Iqtida'u as-siratil mustaqim. Okey, kemudian kita lihat sekarang ini mengenai dengan apa dia, syariah Islamiyah, dia ada keistimewaan tersendiri, yang mana merujuk kepada haqiqatul amr. Asas yang satu, iaitu sumber pensyariatan syariah Islamiyah adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita lihat bila sebut tentang syariah Islamiyah, dia berbentuk al-alamiyah, global. Al-waqi'iyah berbentuk reality. Al-syumuliyah berbentuk kesyumulan, merangkumi semua. Al-thabat fil qawa'id wal murunah fit tatbiq, dan juga dia dari sudut fleksibel syariah Islamiyah. Tuan-tuan lihat, kita akan hurai satu persatu. Bila sebut tentang syariah al-Islamiyah, adalah syariat alamiyah yang global. Okey, satu dunia, seantero dunia. Syariah al-Islamiyah adalah alamiyah global, dengan makna syariah Islamiyah adalah syariah untuk manusia keseluruhannya. Itu dipanggil alamiyah, untuk seantero dunia.
Sebab syariah Islamiyah bukan untuk satu umat, tidak umat yang lain. Satu kabilah, satu negara, tidak negara lain, tidak. Bukan untuk satu zaman, bukan untuk satu masyarakat, bukan untuk satu kabilah, satu bangsa, satu masyarakat, tetapi untuk manusia keseluruhannya. Itulah dinamakan sebagai syariah al-Islamiyah. Nah, kita tengok dari sudut zaman, masa dan juga tempat. Apa dia kita lihat? Bila sebut tentang zaman, masa, nas teks syarak datang secara umum untuk masa secara keseluruhan, min yaumin an iktamalat tashri' khilala fatratir risalah ila qiyamis sa'ah. Okey, bermula ia syariah Islamiyah pada hari yang mana telah sempurnalah pensyariatan. Bila tu? Sempurna pensyariatan setelah Nabi wafat. Nabi wafat, lepas tu sempurna pensyariatan dalam tempoh apa? Khilal fatrah ar-risalah. Dalam tempoh apa? Risalah. Utusan Nabi tadi. Semasa utusan Nabi tadi sampai sempurnalah risalah Nabi itu. Lepas sempurna Nabi wafat, kemudian sampailah hari kiamat. Itulah syariah al-Islamiyah. Okey, dan dia berbentuk abadiyah, forever, selamanya. Disyariatkan syariah al-Islamiyah hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada masa yang lalu, sekarang ini dan juga pada masa akan datang. Tidak tersembunyi kepada Allah sedikit pun ilmu dia. Okey, tidak tersembunyi kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa-apa yang berlaku kerana ilmu Allah sangat luas. Okey. Sebab ini syariah al-Islamiyah tidak menerima pembatalan, tidak menerima pemansuhan, dimansuhkan, tidak menerima penukaran, penggubalan. Kerana wahyu telah pun terputus disebabkan kewafatan Nabi. Berlakunya kewafatan Nabi, maknanya Islam telah sempurna, risalah telah pun sempurna. Maka pada ketika itu tidak ada lagi penggubalan, rombakan terhadap syariah Islamiyah, kerana itu yang diguna pakai sampai hari kiamat. Allah Ta'ala beritahu dalam suratul Ahzab ayat yang ke-40, ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Okey, Nabi SAW adalah khataman nabiyyin. Okay, dia adalah utusan Allah dengan khataman nabiyyin. Itu dari segi keumuman masa daripada dulu, kini dan selamanya berpegang dengan syariah Islamiyah. Dari segi tempat, datang nas secara umum untuk tempat ini, untuk semua manusia pada setiap tempat di permukaan bumi, bukan sebahagian negara, bukan sebahagian benua, tetapi untuk semua manusia. Datang nas Quran yang banyak mengenai perkara ini, dikhitabkan manusia keseluruhannya untuk syariat Islamiyah, iaitu Allah Ta'ala beritahu dalam suratul A'raf ayat 158, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Katakanlah wahai manusia, katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semuanya. Jami'an mana apa? Semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, yang milik Allah lah kerajaan langit dan juga bumi. Kemudian dalam surah As-Saba pun Allah Taala cerita kat ayat 28, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Kami utuskan kamu wahai Muhammad kepada manusia keseluruhannya, memberi berita gembira dan juga memberi berita ancaman. Okey. Jadi bila sebut kepada manusia keseluruhannya, tidak kira tempat, tanpa pengecualian, sampai kepada mereka risalah Allah Ta'ala kepada penduduk bumi ini semuanya. Sebab itu digunakan format sirah,
bentuk apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kadang-kadang digunakan ya ayyuhal insan, ayyuhal insan, insan keseluruhan manusia. Ya bani Adam, wahai anak Adam, maknanya umum, public, untuk semua manusia. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum, wahai manusia dan juga jin. Nah, mana keseluruhannya. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Kemudian kalau kita kata Quran saja tak cukup, dia perlukan ada juga sumber tabaiyah. Sumber yang ikut selepas daripada Quran dan juga hadis, dan seperti ijma'. Asalnya Quran dan hadis, maka ijma' ni ikut belakang je. Ijma', ijtihad. Ijtihad ni banyak. Jenis dia berbeza-beza, seperti mana ijtihad dipanggil sebagai qiyas, kerana ijtihad ini qiyas adalah birra'i. Ijtihad birra'i, dengan akal, cuma bersandarkan ayat Quran. Istihsan al-maslahah mursalah, saddu dzara'i' al-uruf, semua ini adalah sumber-sumber pensyariatan yang mana kita telah bincangkan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam usulul fiqh, dalam al-madkhal ila usulul fiqh, pengenalan dalam asas untuk mengetahui ilmu usulul fiqh, dalam siri yang sebelum ni. Tuan-tuan boleh refer balik. Okey, dan sumber-sumber ini menjadikan syariah Islamiyah sesuai untuk ditatbikkan, diadaptasikan dan mampu untuk dikekalkan sampai hari kiamat. Tidak ada di sana apa-apa peristiwa yang baru yang berlaku, melainkan pada syariah itu ada hukum di dalamnya. Okey, sama ada hukum berbentuk nusus asy-syar'iyyah, teks Quran dalam satu isu, ataupun kalau tak ada teks Quran, sudah pasti dia ada ijtihad di sana oleh ulama-ulama yang mujtahid. Okey, syariah Islamiyah dia tidak terkhusus kepada mana-mana negara, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Bahkan penerangannya, pemerinciannya adalah semenjak zaman dahulu kala lagi sampailah ke hari kiamat. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, adapun al-qawanin al-wada'iyah, undang-undang yang manusia buat, dia hanya untuk sesebuah negara, bukan untuk semua negara, bukan untuk semua manusia. Okey? Kerana matlamat mereka hanya satu, cara mereka satu, undang-undang mereka satu, iaitu mereka nak apa je sama, tidak ada kelebihan sesama mereka, melainkan dengan takwa. Siapa yang nak, iaitu syariah Islamiyah. Nampak tak? Syariah al-Islami, syariatul Islamiyah, tujuan matlamat mereka satu, cara jalan mereka satu, undang-undang yang diletakkan dustur adalah satu, dan mereka ini sebenarnya manusia keseluruhannya semua satu level, melainkan yang menaikkan mereka ke tingkat lebih tinggi adalah takwa. Okey. Seterusnya syariah Islamiyah adalah kita panggil syariah yang waqi'iyah. Apa waqi'iyah? Yang reality, bukan sekadar angan-angan, mimpi, bukan. Okey. Sebab syariah al-Islamiyah dia memelihara waqi'al kauni wal hayah, dia menjaga susunan alam, kehidupan manusia. Al-insan fi taqririha lil ahkam. Al-insan ini pada takrirnya kehidupan adalah untuk hukum hakam. Manusia ni duduk di kehidupan dunia tak terlepas daripada hukum hakam. Mukallaf dalam syariah Islamiyah, siapa dia mukallaf? Iaitu manusia, insan. Insan ini ada fitrah, ada kemampuan, ada kemampuan yang terbatas. Sebab itu datang syariat Islamiyah mengikut kadar kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kita tak dapati dalam syariat Islamiyah satu hukum yang mana di luar daripada kemampuan manusia. Itu tak akan berlaku. Tidak akan berlaku satu syariat Islamiyah di luar daripada kemampuan manusia. Okey. Ataupun syariat Islamiyah
tetapi di dalamnya ada unsur-unsur yang memudaratkan manusia, memudaratkan yang berlebihan lah. Itu maksud dia. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam kitab Musa Ibrahim Al-Ibrahim Al-Madkhal ila Usulul Fiqh wa Tariqil Tashri'i Al-Islami. Di sana ada sebut perkara ini. Bukanlah maksudnya Islam tak bagi sesuatu hukum yang menimpa mudarat. Mudarat tu kadang-kadang ada juga sikit. Contoh puasa, kadang-kadang tak minum tak makan pitam, jatuh dia pengsan. Itu mudarat juga, tapi tak teruk. Mudarat. Tapi untuk mudarat yang melampau, itu tak ada. Kalau sampai puasa tak boleh. Kalau puasa pitam, boleh buka. Boleh buka. Allah tak marah. Dah tak mampu. Kalau puasa boleh pitam, boleh jatuh. Sebab apa nak mudaratkan diri? Kalau jatuh, patah tangan, patah kaki, lumpuh, stroke dan sebagainya, itu lagi bahaya. Maka Quran benarkan tak puasa. Nampak tak? Sebab itu kita katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, iaitu tidak Allah Ta'ala tidak mentaklifkan, mempertanggungjawabkan manusia di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempertanggungjawabkan kepada satu jiwa melainkan apa yang mereka mampu untuk melaksanakannya. Bahkan bila ada wujudnya masyaqqah, kesusahan, maka Allah Ta'ala beri rukhsah, keringanan. Contoh dalam ayat Quran bagi tahu apa? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan susah itu ada kesenangan, bersama dengan susah itu ada kesenangan. Makna susah, tapi lepas itu akan Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Memang taat perintah Allah payah, tapi Allah Ta'ala akan bantu kita. Asy-syariah al-islamiyah meraihkan fitrah manusia. Dia tidak kata berlawanan dengan fitrah manusia, bahkan dia jalan seiring dengan fitrah manusia. Bahkan syariah Islamiyah mensyariatkan apa yang mana bi ahsanit turuq, tunjuk jalan yang sebaik-baik jalan, tunjuk perantaraan jalan dengan sebaik-baik perantaraan dan juga jalan. Faqad fatara al-insan, sesungguhnya fitrah manusia suka kepada diri dia sendiri. Kita tak suka orang pukul kita. Kita tak suka orang main kepala kita. Jadi kita tak suka tu, kita tak suka sesuatu yang menimpa kepada kita keburukan. Itu tak suka. Itu fitrah manusia. Mana ada manusia suka dia kena pukul setiap hari? Tak ada. Okey. Sebab dia sukakan diri dia. Muttarun lit-ta'am wasyarab, dan manusia ni terpaksa, fitrah manusia setiap hari terpaksa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, tarbiyah, ilmu dan sebagainya. Mana ada manusia yang mana tak makan, tak nak minum, tak makan? Itu fitrah manusia. Okey, cuma jangan berlebihan. Qad rukibat fihi gharizatuhu al-jinsiyah wa mailuhu ila al-jinsil akhar. Okey, wa abahat syariah al-syariah al-islamiyah telah mengharuskan setiap perhiasan yang baik, setiap perkara yang baik, tidak diharamkan pun, melainkan kalau mudaratnya lebih daripada manfaat, dengan mengikut penilaian, kajian daripada ulama-ulama, daripada orang-orang yang cerdik, ataupun dibuat kajian daripada pengkaji-pengkaji yang boleh dipercayai, maka pada ketika itu tidak lagi boleh diterima. Apa yang tidak diterima, tak boleh lagi untuk dilaksanakan hukum tersebut, kerana mudaratnya lebih berbanding manfaat. Okey. Dalil. Dah menunjukkan 11.30. InsyaAllah kita baru nak sebutkan dalil. Dalil yang mana manusia ni suka fitrah dia. Apa dia dalil manusia suka fitrah dia? Nanti kita akan bacakan manusia suka kepada perempuan. Tak ada kata manusia tak suka perempuan. Terpelik lah. Orang lelaki suka perempuan. Kemudian manusia ni suka kepada anak. Jaranglah kita kata orang tak suka kepada anak. Quran pun tak sebut tau perintah supaya sayang kepada anak. Sebab memang itulah fitrah manusia. Quran tak perlu sebut. Tapi Quran akan sebut taat kepada ibu bapa. Sebab ibu bapa ni selalunya bila manusia dah tinggi, dah hebat, dah pandai, ibu bapa dia ketepikan. Tapi jarang-jarang kita lihat orang yang mana tak ada kasih sayang dengan anak, tepikan anak dia. Buat tak tahu anak dia jarang.
Sebab tu Quran tak cerita benda ni panjang lebar seperti mana diceritakan anak kena taat kepada ibu bapa. Cuma tak dinafikan di sana ada asbab-asbab yang lain, faktor yang lain yang menyebabkan anak dibuang dalam tong sampah, ditinggalkan di surau, diletak di tandas, di pam. Itu semua berlaku, tetapi itu semua jarang-jarang berlaku, tetapi berlaku bukan disebabkan tak cinta kepada anak, kerana malu anak luar nikah. Nampak? Jadi itu antara fitrah manusia suka kepada anak, suka kepada perempuan. Fitrah manusia juga menunjukkan suka kepada harta. Tak ada manusia tak suka harta. Bergaduh dengan sebab harta ada, membunuh dengan sebab harta ada. Tak ada orang bagi duit 1,000, aku tak nak 1,000 ni, kamu ambil, tak ada. Semua manusia suka kepada harta. Okey, kita akan bincang panjang insya-Allah pada masa yang akan datang, pada keesokan harinya insya-Allah kita akan sambung fitrah manusia yang mana berkaitan dengan syariah al-Islamiyah. Tuan-tuan, jangan lupa yang mengikuti secara langsung kita pada pagi yang mulia ni, jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan, memanjangkan kebaikan pengajian pengenalan kepada ilmu fiqh. Jangan lupa tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, jangan lupa yang terlepas mengikuti secara langsung kita pada pagi yang mulia ni, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana admin ada sediakan playlist, tuan-tuan boleh refer di situ insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ambilkan air panas satu, air panas basuh cawan tu, basuh tu. Air panas satu.